Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Video hari ini, Nina akan ceritakan tentang seorang artis popular ataupun penyanyi popular di luar negara yang mati dekat tangan peminat dia sendiri. Dia ni famous dekat Mexico dan Amerika sekitar tahun 90-an macam tu. Jadi pada tahun 90-an tu kan, semasa dia berada di puncak kejayaan dia, apa yang dia pakai, apa yang orang kata dia menyanyi pada masa tu, dia perform je atas stage, semua orang macam dah tergila-gilakan dia, dah puja-puja dia. Tapi siapa sangka dalam ramai-ramai peminat dia, ada seorang peminat nombor satu dia yang merupakan seorang yang psycho bagi Nina dan telah merancang sesuatu. Seram kan, dah ada peminat psycho pula. So without wasting any time, let's get started. Superstar tadi adalah Selena Quintanilla yang terkenal dengan gelaran Mexican Madonna ataupun Queen of Tejano Music. Dia kena tembak pada saat dia berada di kemuncak kejaya dia, iaitu pada tahun 1995. Nama Selena mula disebut-sebut dan menjadi pujaan orang ramai pada tahun 1990-an. So, nyanyian dia, dress up dia pada masa tu memang menjadi kegilaan orang ramai. Dan pada masa ni juga dia telah mencipta nama dia untuk menjadi penyanyi terkenal di Amerika. Tapi sayangnya segala cita-cita dia, segala impian dia telah hancur di tangan Yolanda, iaitu fans dia sendiri. So sebelum Nina continue tentang apa yang terjadi, Nina akan kenalkan dekat korang latar belakang dia dulu. Jadi Selena ni telah lahir di Texas pada 16 April tahun 1971. Disebabkan dia lahir di antara sempadan negara Mexico dengan Amerika, so dia dah macam terbiasa dengan lagu Tejano. Ayah dia pula memang seorang yang pernah terlibat dengan dunia muzik. Jadi ayah dia lah yang memainkan peranan untuk mengajar dia dan juga dua adik-beradik dia tentang dunia muzik. Jadi bermula daripada situlah, diorang ni telah tubuhkan satu group band yang dikenali sebagai Selena y Los Dinos. Jadi dengan kemunculan band ni, keluarga ni telah menjana pendapatan lah daripada nyanyian-nyanyian diorang di pesta-pesta. Tak lama kemudian, diorang punya band ni makin lama semakin terkenal di kawasan tempat tinggal diorang. Masa Selena ni berusia 15 tahun, dia telah menang vokalis wanita terbaik. Kemudian beberapa tahun lepas tu, Selena ni telah berjaya menerbitkan album dia yang pertama diberi nama sebagai Selena, iaitu pada tahun 1989. Bermula daripada kejayaan dia satu demi satu, akhirnya Selena ni berjaya tembus industri muzik Amerika Latin. Jadi ada dua buah lagu dia yang tengah hit pada masa tu, iaitu Como la Flor dan Amor Prohibido. Ni tak tahulah macam mana nak pronounce, macam pelik je kan. Okay, kalau salah tu sorry lah. Jadi selain dia ni boleh berbahasa Latin ataupun menyanyi dalam bahasa Latin, sebenarnya Selena ni juga boleh berkomunikasi dalam bahasa Sepanyol. Jadi kalau ada peminat dia yang boleh cakap Sepanyol, Selena ni boleh berkomunikasi dengan dia. So disebabkan kebolehan ataupun kepandaian bakat terpendam yang ada dekat Selena ni, sebab itulah dia macam dipuja-puja sebab orang rasa dia ni perfect sangat. Kemudian pada tahun 1994, ketika dia berusia 23 tahun, Selena ni telah menang satu anugerah yang agak besar dan sangat bermakna bagi dia. Album Selena yang diterbitkan oleh dia tu telah memenangi anugerah Grammy yang ke-36. Pada usia dia yang masih lagi muda, dia dah berjaya mendapat anugerah lagu yang terbaik. Okey, cukup setakat tu Nina ceritakan tentang kejayaan Selena. Nina akan continue pula hubungan Selena dengan peminat nombor satu dia tadi, iaitu Yolanda. Yolanda pula dikatakan peminat nombor satu Selena dan dia telah menjadi presiden fan club Selena. Yolanda ni adalah seorang nurse dan dia juga sangat aktif dalam menguruskan fan club Selena. Tapi tak lama lepas tu dia berhenti kerja dan dia memberikan perhatian dia yang sepenuhnya kepada fan club tadi. Disebabkan Yolanda ni sangat serius menguruskan fan club dia, akhirnya Selena ni macam kenal dia, dapat tahu okay, Yolanda ni peminat dia yang nombor satu. So makin lama hubungan diorang berdua ni jadi semakin rapat. Bukan Selena seorang je yang rapat dengan Yolanda, tapi family dia juga rapat dengan Yolanda dan percayakan dia. Tak lama lepas tu diorang telah naikkan pangkat dia untuk menjadi pengurus butik milik Selena. Disebabkan hubungan dia dengan Selena ni rapat dan Selena ni muda dari dia 11 tahun, jadi dia minta Selena tu untuk memanggil dia sebagai ibu. Walaupun hubungan diorang ni nampak baik, mesra, tapi sebenarnya orang yang mengenali Yolanda ni kata Yolanda ni sebenarnya ada karakter yang lain. Maksudnya diorang kata dia ni baik dengan Selena ni macam nakkan sesuatu. Bukan tu je, housemate Yolanda sendiri kata dalam bilik Yolanda tu ada satu kuil khusus yang dibuat untuk Selena. Cara Yolanda minat dengan Selena ni macam agak lain macam sikit. Kawan Yolanda sendiri pun mengaku yang Yolanda ni sebenarnya agak posesif dan dia ni sangat berdendam dengan Selena. So ada salah seorang bekas staff Selena yang bekerja dekat butik dia tu, dia kata semasa dia bekerja dengan Yolanda ni, Yolanda punya perangai ni macam lain macam sikit. Kalau Martin lebih sikit daripada dia, Yolanda ni akan jadi cepat marah. Kononnya macam dia ni dengki sikit lah. Lepas tu dia ni juga yang orang kata apa, lidah bercabang, suka plot twist cerita dan sukalah fitnah orang sana sini. Padahal orang tu tak kata apa pun, dia je yang sebar-sebar cerita. Satu hari tu Martin ni kan dia
dia sebagai preker fashion dekat butik Selina. Jadi dia telah cipta satu, orang kata apa, gaun yang sempurna lah, dah siap, dah jahit semua. Tiba-tiba satu hari tu dia pergi tengok dekat gaun tu, ada satu kain yang tercabut secara misteri lah, orang kata kan. Yelah, gaun tu dia dah siap jahit semua dah, macam mana pula boleh tercabut. So dia rasa memang tak ada orang lain dah yang dengki dekat dia melainkan Yolanda. Akhirnya sakit hati punya pasal, Martin pun resign daripada bekerja di butik Selina. Jadi bila Selina ni selalu dapat komplain daripada staff-staff dia, so dia pun mula berhati-hatilah dengan Yolanda. Keadaan semakin worse ataupun semakin teruk apabila family Selina sendiri syak yang Yolanda ni curi duit diorang. Sebabnya ayah Selina dapat call daripada peminat-peminat Selina yang mengatakan diorang ni beli barang ataupun merch daripada kelab peminat Selina kan, tapi diorang tak dapat tahu barang-barang tu. Diorang dah tunggu lama dah, tapi mana barang tu? Bayar dah kan, tapi barang tak dapat. Bila kejadian macam ni terjadi, so family dia syak Yolanda yang buat. Lepas tu pada 9 Mac 1995, diorang pun panggil Yolanda untuk berjumpa untuk bincangkan isu ni. Tapi Yolanda kata dia tak buat pun benda tu. Yelah, orang dah percaya dekat kau sepenuhnya untuk uruskan itu ini, tapi kau betray diorang, memang itulah makan dia kan. Bila ayah Selina tanya Yolanda, kau buat tak? Mana duit-duit fans tadi kan? Tapi Yolanda kata, mana saya tahu, saya tak buat pun semua tu. Sampai kan ayah Selina ni ugut Yolanda, kau jangan sampai aku sumbat kau dalam penjara sebab kau mencuri. So start daripada sinilah hubungan Yolanda dengan family Selina jadi semakin renggang. Pada 13 Mac, iaitu 4 hari kemudian, Yolanda ni pun mintalah peguam dia untuk tulis surat peletakan jawatan dia. Padahal semasa diorang dah bincang isu tu pun, family dia pun dah pecat dia. So macam tak payah surat dah, kau memang dah kena pecat pun sebenarnya. Dan pada masa tu juga dikatakan Yolanda ni mula beli pistol. Kononnya dia kata dia beli pistol tu sebab nak lindung diri dia daripada ayah Selina. Tapi lepas dia beli, beberapa hari kemudian dia return pula pistol tu dekat kedai tadi selama beberapa hari. And then dia beli pula pistol tu pada 26 Mac. Even hubungan Yolanda dengan family Selina dah macam renggang, dah problem kan, tapi hubungan Yolanda dengan Selina ni macam still lagi okay. So Selina masih lagi menganggap Yolanda ni sebagai staff dia lagi ataupun sebagai pengurus dia. Jadi pada masa tu Selina ni dah rancang lah dia akan pecat Yolanda secara rasmi apabila Selina ni mendapat rekod kewangan yang terakhir daripada Yolanda. Sampailah pada 30 Mac, Yolanda call Selina, dia kata datang ke bilik dia untuk ambil dokumen, tapi dengan syarat Selina kena datang seorang diri. Jadi Selina pun datanglah dengan bodyguard dia, tapi bodyguard dia tunggu kat luar lah. Selina dia yang masuk ke dalam bilik Yolanda untuk berbincang. Jadi masa perjumpaan yang pertama ni semuanya okey lagi, dan Yolanda pun serahkan dokumen kewangan yang Selina ni minta. Kemudian next day tu pula, Selina sekali lagi pergi jumpa Yolanda untuk ambil baki dokumen kewangan dia. Sebabnya masa first dia jumpa Yolanda tu tak bagi dokumen yang lengkap dekat dia. So dia terpaksalah jumpa Yolanda ni buat kali kedua. Jadi masa diorang jumpa buat kali kedua ni, Yolanda buat cerita palsu. Dia kata dekat Selina yang dia kena rogol masa dia nak ke Mexico baru-baru ni. Disebabkan kesian punya pasal, Selina pun bawalah Yolanda ke hospital pada pagi tu. Tapi hospital tolak untuk buat full medical check up dekat Yolanda sebabnya Yolanda tu bukan penduduk dekat situ. Akhirnya diorang pun baliklah dan singgah dekat bilik Yolanda, dan masa dekat bilik Yolanda ni dikatakan diorang ni bertengkar pula. So ada seorang pekerja maintenance dekat situ mengatakan dia terdengar macam ada bunyi letupan, macam seolah-olah bunyi macam tayar meletup, dan tiba-tiba dia nampak ada seorang perempuan ni yang tengah berlari keluar, dan ada seorang perempuan lain pula tengah kejar dia dengan pistol. So perempuan tadi tu Selina lah. Selina berlari sampailah dekat lobi sebab dia nak minta tolong dekat staff yang kerja dekat situ. Tapi bila dia sampai je kat lobi tu, dia terus rebah guys. Sebenarnya dia dah kena tembak dekat bahagian belakang badan dia. Sebelum Selina menghembuskan nafas dia yang terakhir, dia sempat sebut siapa yang buat, iaitu Yolanda Saldivar di bilik 158 itu yang disebut. Jadi at least dalam keadaan dia kritikal macam tu, dia sempatlah beritahu dekat orang siapa yang buat dia macam tu. So Selina pun dibawa ke hospital dan doktor telah sahkan yang otak Selina ni sebenarnya dah pun mati. Sebenarnya doktor memang dah tak boleh buat apa-apa dah sebab peluang dia untuk survive tu macam dah terlalu tipis. Akhirnya Selina telah meninggal beberapa minggu sebelum hari lahir dia yang ke-24. Lepas dari kejadian tu, pihak polis pun cubalah nak tahan Yolanda. Tapi Yolanda ni dia buat drama pula, dia nak tembak diri dia sendiri. Dan proses pujuk dia ni mengambil masa sampai 9 jam guys. Kemudian dia telah ditangkap dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa parole sampailah tahun 2025. So ada kemungkinan lah lepas tahun 2025 kalau dia baik ke apa, kemungkinan dia boleh dibebaskan. Sampai hari ni Yolanda kata semua yang terjadi tu hanyalah kemalangan je. Kes ni memang viral dan menjadi berita hangat dekat TV dan telah ditayangkan beberapa jam berturut-turut. Punyalah orang kata artis famous tiba-tiba kena bunuh dengan pengurus sendiri, memang hot lah kan cerita dia. Beribu-ribu peminat Selina berkabung dan ada salah seorang peminat dia telah menyumbangkan 5,000 kuntum bunga ros untuk diletakkan dekat kubur Selina.
Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina tentang seorang artis yang popular, tapi akhirnya yang bunuh dia tu, yang tamatkan riwayat dia adalah peminat nombor 1 dia. Tapi Nina rasa kan peminat-peminat dekat luar negara macam terlalu fanatik dengan dia punya artis tu kan, macam terlalu melampau sampai kan adalah beberapa kes kan yang kita pernah dengar dekat luar negara dulu-dulu ni kan, sanggup bunuh artis kesayangan diorang sendiri guys. Padahal diorang tu adalah orang kata apa, peminat yang paling obses lah. Tak tahu lah apa yang dia fikir kan. Okay, kepada peminat-peminat Nina, kalau Nina ada peminat lah kan, okay, kepada peminat Nina, korang janganlah terlalu fanatik dengan Nina. Oh, cacah pula kan. Okay, apa pun kalau korang suka Nina, Alhamdulillah, tapi doalah yang baik-baik untuk Nina. Okay, jangan aku suka dekat dia, aku nak bunuh dia. Korang jangan guys, Nina muda lagi tau. Okay, kepada peminat-peminat Nina, Nina doakan yang terbaik untuk korang, dan terima kasih kepada korang yang selalu support Nina sampai sekarang, yang tengok Nina 2 tahun lepas dan masih lagi tengok Nina sekarang ni. Alhamdulillah, terima kasih Nina ucapkan. And yeah, that's it for today, dan Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan hari ni. Jangan lupa untuk subscribe kepada korang yang belum lagi subscribe, dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina upload. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.